cemerlang dari segi akhlak. Kalau dah dia menjadi orang yang paling pandai sampai hidup sini, akhlaknya tak baik, agak-agak ibu agak-agak gembira. Ibu rasa anak ini terbaik orang dia, pelajarannya tinggi-tinggi, tapi akhlaknya buruk, agak-agak senang hati kita. Ada anak tak seberapa pun pelajaran dia, dan dia punya akhlak terbaik. Sampai bila pun hati ibu senang. Tapi kalau ibu dapat jadikan anak-anak yang belajarnya bagus, akhlaknya bagus, itu bonus lah ibu, dua dapat. Dari segi pelajaran dibaguskan. Zaman sekarang anak-anak dia pun diberikan pelajaran, pelajarannya bagus, akhlaknya bagus, itu bonus, ibu dapatlah semua dua-dua sekali. Ya. Tapi kalau disuruh pilih ibu antara menjadi anak yang pandai dengan satu anak yang berakhlak mulia. Kalau disuruh pilih satu saja, ibu pilih anak itu berakhlaknya akhlaknya. Biar dia dikatakan bodoh tak apa, tetapi akhlaknya tetap akhlak yang baik. Pertama akhlak yang dijaga. Akhlak yang dijaga. Kalau disuruh pilih lah bu ya, disuruh pilih. Awak ini nak yang mana? Dua-dua tak dapat. Sama ada awak nak anak yang baik pelajarannya ke atau baik akhlaknya. Kalau disuruh pilih, ibu pilih anak yang baik akhlak. Biarpun ilmunya tak seberapa, tapi akhlak baik. Jangan ilmunya tinggi, bagus, akhlaknya tak ada. Itulah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat akan ditanya, kenapa akhlak anak kamu buruk macam gini? Kenapa kamu tak ajar dia? Allah Taala tak tanya kenapa dia tak belajar tinggi-tinggi. Kenapa tak dapat A star? Allah Ta'ala tak tanya kenapa tak dapat A star. Kenapa dia tak lulus Fraser? Allah Ta'ala tak tanya. Allah Ta'ala tanya kenapa akhlak dia buruk? Tidakkah kamu ajar tentang akhlak yang mulia? Yang ditanya akhlaknya bukan pelajarannya. Tapi kalau akhlak baik, pelajarannya tinggi, itu ibu dapatlah dua-dua semua. Ingat bu ya. Dalam ibu kenal namanya Munkar Nakir, kenal Munkar Nakir? Dah kenal tu? Kenal nama ya? Nak jumpa tak? Nak jumpa tak? Tak nak jumpa. Boleh tak? Aku tak nak jumpa, tak nak jumpa Munkar Nakir. Suka tak suka jumpa kan? Ada tak dalam hadis Rasulullah Munkar Nakir tanya, kau belajar kat mana? Sampai darjah berapa? Berapa kau dapat? Berapa star kau dapat? Sijil apa kau dapat? Ada Munkar Nakir tanya sijil. Kau universiti mana kau masuk? Ada? Tak ada. Tapi dia tanya adalah akhlak. Semua yang ditanya itu berbalik pada akhlak. Jadi ibu di sini ingat bu, ya, kelakuan balik rumah tengok kelakuan anak saudara. Sebenarnya yang nak memastikan akhlak dia baik tak baik bapak dia. Maknya memang boleh tapi bapaknya. Orang dulu maknya tegur, tapi kalau maknya tak boleh tegur, dia kata baik datang tinggi. Apa pasal? Apa pasal? Itu bapak yang ada peranan, walaupun di hujung-hujung tapi ada peranan. Itu ada peranan. Maknya dah cakap-cakap tak mau dengar juga, panggil ke bos. Ini tak nak dengar kata. Ada peranan juga walaupun di akhir. Ada bos dia pada awal sampai akhir dia jaga, tapi ada hujung saja. Tapi kalau bos kata itu kan anak kau jaga lah, aku dah kasih duit, pandai-pandai lah kau jaga. Nak panggil aku pasal apa lagi tak cukup? Ada drama bagi-bagi ni. Dia bawa macam tu lah. Dia tak nak tahu dia siapa. Yang penting dah duit dah ada, dia tak nak tahu. Itu hal kau jaga. Sebenarnya tanggungjawab akhlak mulia itu bapak itu yang lebih utama daripada mak dia mengasuh tentang akhlak ini. Ya, maknya kena asuh, bapaknya pun kena asuh. Ya, jangan kata apa dia itu tugas kau. Aku rasa kau jaga dah dia. Yang lain boleh jaga tentang akhlak ni bapak kena ambil tahu. Ya, ibu. Allah Akbar. Dan serta perangai yang mulia di samping memelihara dan menjauhkan mereka dari perkara yang sebaliknya. Ya, perkara yang buruk. Tengok anak balik rumah
Pak cantik tak Pak? Apa dia? Sini Pak hitam. Boleh tahan juga lah Pak. Esok dia pasang sini. Masuk pasang sini. Asal satu badan. Takut. Semayang rusak juga. Ismail. Kalau bapak lembut macam itu, betul. Anak-anak yang ucap sana ucap sini itu dia bukan satu kaligus satu badan, tak ada. Dia sikit. Bapak ni sikit, tak apalah. Ibu tahu terhajam tak? Tidak tahu. Pernah nampak bapak terhajam anak? Itu satu perkara yang melampau. Tapi kadang-kadang yang bapa dengan anak ya sama. Bapa boleh, anak balik. Bukan ini kalau balik. Bapa sikit, tengok bapa boleh buat gini. Boleh bapa udah gini. Bapa nak hilangkan tak boleh. Anak pun dengar kata-kata bapa. Anak buat balik. Satu badan. Dari segi yang lain semua tu ya, ini tugas bapak lah. Bapak tu ada taringnya, tu dah ada tanduknya. Maknanya sekali-sekali dia marah, bukan selalu marah. Tapi kalau tu serius, kena marah betul-betul lah. Bukan kata tak apalah. Tugas ayah yang lain, ni ayah lah, ni semua ibu kan. Balik rumah jangan marah bapak. Ini saya lepas tangan hari ini awak jaga dengan cara bijak. Tugas ayah yang lain ialah untuk memberi anak nama yang baik. Cuba cek nama anak-anak. Siapa nama awak? Zania. Ibu nak tahu nama anak. Cuba tahu Zania. Kalau lelaki kita taruh Zani. Balik kita taruh Zania. Wazania. Orang lelaki yang berzina dan orang-orang perempuan yang berzina. Dalam Quran sebut Zani, orang lelaki yang berzina, perempuan Zania. Walaupun dia bahasa Arab, tapi maknanya memalukan. Kita kalau ada anak yang namanya buruk, tukar. IC-nya nak tukar ke, tak nak tukar terpulang. Tapi kita ubah. Ada seorang namanya Jania. Anak murid saya namanya Jania. Buat mana Jania? Bukan apa? Bukan gila. Itu kan anak murid Jannah. Jangan panggil dia Janiah lagi. Kalau kawan nak panggil dia Jannah. Jannah kita tahu apa dia? Syurga kan? Janiah. Perempuan gila tu namanya Janiah. Tu kan? Ibu kalau ada nama yang buruk tu kan, cakap dengan kawan-kawan, jangan panggil aku lagi Biol. Mana tahu bapak dia taruh nama dia Biol. Kasi Biol kan? Bukanlah nama yang lain lah. Siapa nama kau sekarang? Baik. Apa dia baik? Kasi Biol. Bapaknya. Ya. Nama yang baik dalam bahasa Arab nama baik. Lebih baik nama tu ada maknanya. Kalau tak ada maknanya pun, tetapi dalam bahasa Arab tidaklah makna yang buruk. Kenapa demikian? Sebab kita nanti di akhirat gunakan satu bahasa, iaitu bahasa Arab. Walaupun tak pernah belajar Arab. Lepas tu kelas-kelas bahasa Arab kosong. Kenapa tak belajar Arab? Allah, tak belajar pun nanti akhirat pun cakap Arab juga. Kalau dari panggilkan dengan nama Arab, kemudian namanya itu dalam bahasa Arab maknanya buruk. Macam tadi Zan yang orang berzina, lelaki orang berzina perempuan itu tidak akan kekal, tidak akan diubah.
Nama-nama ibu ini di akhirat tak akan diubah. Ibu nak ubah sekarang ini. Kalau ada nama yang buruk, yang sangat teruk, ubah sekarang. Cakap anak-anak, kawan-kawan, nama saya tukar macam ini. Daripada yang buruk kepada yang baik. Saya ada kawan nama saya, nama kawan saya tu waktu sebab lagi nama dia Ribut. Dengan nama Ribut kan. Ustaznya siksa marah. Bila pagi-pagi kan tender kan, panggil nama kan Ribut kan. Ribut. Terang-terang ini pun asyik ribut. Bersama dah. Asal panggil dia ngomel. Satu masuk Ustaz kata pelik, jangan panggil dia Ribut lagi, panggil dia Abdul Hadi. Kata sekolah, jangan panggil dia Ribut. Semua sepakat panggil dia Abdul Hadi. Hamba yang diberikan hidayah. Apa? Hamba Allah yang telah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Melekat sampai sekarang namanya Abdul Hadi. Dalam IC tetap Ribut. Tak kisah IC Ribut. Tapi orang nak panggil apa dia? Abdul Hadi. Kan kadang-kadang kita ada nama gitu, tapi gelaran kita namanya lain. Saya pun gitu, waktu nak buat visa haji dulu, buat visa haji, nama saya orang tak tahu siapa namanya, asyik panggil nama gelaran. Tapi tak cakap lah. Orang tak kenal saya dengan nama saya, nama gelaran. Setiap orang ada nama gelaran. Kampung kita boleh nama yang asal, bila nama gelaran lebih orang kenal daripada itu. Mana kita boleh tukar nama kita ni. Kalau ada nama kita yang buruk atau anak kita namanya buruk, tukar kepada yang baik. Tukar kepada yang ya, masih boleh. Ada masa untuk kita menukar. Ya, kemudian di akhirat dirasmikan inilah namanya yang benar. Ya, boleh nama yang buruk. Orang lain ada namanya buruk. Kalau nak buruk apa buang bakar. Betul tak? Bakar jadi abu masuk buang. Kalau saya mot putih. Kalau satu keluarga gitu, ini siapa namanya buruk, ini siapa namanya bakar, siapa namanya abu, siapa namanya buang, siapa namanya putih, siapa semua komplit set. Tapi ada orang nama sampah. Silakan nama bebasnya sampah. Kalau nama dia. Kalau ada kawan itu, kita boleh nasihatkan. Tukar. Seorang bapa berikan nama anak yang baik. Jangan sembarangan. Kalau dah tersilap, tak apa. Kita tukar nama tu dengan rasmi. Kita kawan-kawan mesti tahu. Tempat IC tu tak ada apa. Itu hanya urusan dunia. Tapi kalau urusan tu nak ditukar, banyak belanjanya pun. Ya, orang nak tukar tu macam-macam belanja. Kemudian nanti ada surat susah. Kalau anak-anak lagi masih lagi boleh tukar. Tapi kalau ada dewasa nak tukar tu susah. Macam-macam perkara nanti dilakukan. Okey Bu, ya, cek balik nama anak-anak yang baik-baik. Okey. Baik tak ada nama, tak ada makna lagi bagus daripada makna yang baik. Ibu apa makna mak? Makan. Mana mak pizza? Makan mak jam-jam. Tidak. Ibu sudah tidak. Allah. Soal nama dia, makna dia. Ya. Baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Ghayyaru li nuqafikum al-adfa fa inna al-'irqa dassas." Letakkanlah air seni kamu pada tempat yang sesuai, karena urat keturunan itu mempengaruhi. Ibu bahasa dia air seni. Bukan fahamlah. Lelaki ada air seni. Letakkan tempat yang baik maknanya istrinya, bukan tempat orang lain yang bukan istrinya. Tempat yang baik tu
yang halal, bersetubuh dengan perempuan yang halal. Itu apa dia? Isterinya bagi yang baik. Kemudian isterinya adalah isteri yang apa dia? Punya orang Islam, orang yang beriman. Itu tempat yang baik. Ya, itu dia. Sungguhnya apa dia? Kerana urat keturunan itu mempengaruhi. Kalau bapaknya baik, maknya baik, insya-Allah anak itu pun akan jadi baik. Kadang-kadang buruk juga, tetapi macam mana buruk pun, tapi daripada keturunan yang baik, insya-Allah. Tak sama kan? Bapak baik, mak baik, anak buruk. Tapi macam mana pun buruk-buruk dia tak seburuk macam kalau mak buruk. Perangai mak buruk sangat, bapak buruk sangat, anak tu nak jadi baik susah. Sebab dia mempengaruhi. Memang ada lah maknya buruk perangai, bapaknya buruk perangai, anaknya Masya Allah paling bagus akhlaknya, memang ada. Tapi nak jadi gitu tu bukan senang. Bukan senang nak dapat yang macam itu. Ataupun pula umpamanya maknya paling baik, bapaknya paling baik, anaknya ya Allah macam gitu berapa. Katakan tapi nak dapat gitu buruk sebenarnya susah. Macam mana pun dia buruk-buruk sementara dia, lepas tu nanti dia akan jadi seperti asalnya bapa mak dia. Lepas tu keturunan kita mempengaruhi. Ya, macam pada zahirnya mak bapa anak muka macam mak atau macam bapa. Tapi yang ada ikut tak agak-agak. Oh tak ikut muka bapa, tak ikut muka mak. Ikut. Apa salah tu? Keluar-keluar ada yang sengaja. Kan? Ada sama kan? Tapi sebenarnya ada. Ya, ada persamaan. Letak tempat yang baik, ya. Kalau letak tempat yang buruk, ya. Antaranya apa dia? Bapak yang baik, maka ufuknya cari yang isteri yang baik, yang beriman. Ya, yang beriman kepada Allah SWT. Baik, seterusnya ini. Tugas ayah lagi hendaklah dia membahagi sama rata dalam pemberiannya kepada anak-anak. Tidak boleh ia melebihkan seorang atas yang lain kerana berpengaruh kasih sayang ataupun mengikutkan kehendak hawa nafsu sendiri. Dia pada perbuatan itu, ya. Anak primary school kasihnya sekian, anak secondary sekian, sampai universiti sekian, duit kocek itu dia. Ini tak sama kan tu? Tak sama, itu bukan maknanya pilih kasih. Tapi yang lain-lain itu nak buat dari batu raya, yang ini buat-buat ni tak payah buat lah. Ini pandai-pandai dia lah, tak boleh. Kenapa? Ini yang kita sayang lebih kan. Jadi sayang itu tak boleh diukur tu. Tapi biarlah sama. Jangan sampai jadi iri hati terhadap anak-anak. Ya, terutama dari pembahagian harta. Kalau ni dapat, kenapa? Adik dapat, abang tak dapat. Kenapa abang dapat, kakak tak dapat? Ya. Lepas tu ibu pun pandai juga. Kalau bagi-bagi apa-apa tu, mesti apa dia, walaupun terlebih, tapi jangan sampai lebih seorang terus lebih yang lain. Ya. Tugas yang teramat penting atas seorang ayah terhadap anak-anaknya ialah memperelok perangai dan pendidikan. Yang paling penting. Kita nak dua-dua tadi saya katakan awal-awal. Ya, itu apa dia? Perangainya dan pendidikan. Kalau dapat dua-dua, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nak hanya nak pilih satu, pilih yang namanya akhlak. Namun pendidikannya ada dua pendidikan. Satu pendidikan yang kita nak hidup dalam dunia ini, itu pendidikan juga. Belajarlah supaya apa? Nanti kau senang nak kerja, gajinya bagus. Itu untuk dunia. Tapi pendidikan yang betul adalah pendidikan untuk mengenal kepada Tuhan. Satu, tauhid. Keduanya apa dia? Tahu bagaimana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak tu pendidikan tu dah kasih pada anak tu. Pendidikan tauhid dah, anak-anak dah tahu ke? Kenal kepada Tuhan. Tahu tentang rukun-rukun iman. Agak-agak anak-anak ibu kita tanya sekarang ni. Agak-agak anak aku dah tahu tak rukun Islam, rukun iman. Kalau sampai nak kahwin, berapa rukun Islam? 7 Ustaz. Rukun iman 10 Ustaz. Itu saya tak salahkan anak. Saya salahkan
rukun Islam. Kalau depan Allah Subhanahu Wa Taala anak tu akan disiksa, tapi sebelum anak tu disiksa, mak bapaknya akan ditanya. Terutama bapaknya, kenapa kamu tak kenalkan anak kamu tentang Islam dan iman? Macam mana kau? Nak jawab apa depan Allah? Sibuk Ustaz, apa sibuk? Ya Allah, aku sibuk, aku cari harta. Mak dia pun sibuk, asyik pening aje lah. Itu pendidikan. Ada ibu dia suruh pening ni, pening. Yo shopping tak pening. Awak nak shopping? Yo pergi mana? Siapa? Jangan jauh-jauh. Jadi bu, supaya mereka sentiasa gemar berbuat baik. Kalau kita suruh anak kita tolong orang lah, buat kerja pula. Kita suruh anak patuh buat. Dengan anak patuh tapi dia tahu kenapa dia buat. Tolong orang lah. Ada anak tolong terus. Tolong orang. Kenapa Pak? Tolong orang tu gini. Itu ilmu. Mari kita kerja Pak Masjid. Gotong royong Pak Masjid. Yo ikut. Tapi ada anak, kenapa gotong royong Pak Masjid? Sebab pahalanya gini. Orang kalau buat sesuatu kerana tahu faedahnya, maka tinggi dia. Ibu sembahyang, yo sembahyang. Kenapa sembahyang? Bapak suruh sembahyang, aku sembahyang lah. Kalau tidak rotan, dia sembahyang. Dengan lagi satu, kenapa sembahyang? Tuhan jadikan aku kena bersyukur kepadanya. Aku syukur kepada Allah sebab tu aku sembahyang, ibadat kepadanya. Tak ada lain lagi nak aku syukur. Ada siapa lagi nak aku syukur? Aku dijadikannya, aku dihidupkannya, aku diberikan rezeki. Dia boleh sembahyang. Sama tak yang sembahyang tadi sebab bapak marah? Satu lagi sembahyang tahu kenapa dia sembahyang. Pahalanya sama tak? Tak sama. Ada anak perangai baik sebab perangai dia baik. Tapi ada anak perangai baik, dia tahu kenapa mesti perangai baik. Ini wajib berperangai gini. Kalau tidak akan jadi gini. Dia dengan ilmu dia itu berperangai baik, maka anak ini lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti sesuatu dengan ilmu, bukan hanya pak turut saja. Buat ini nak dia membantu, buat ini nak. Bapak dia tak suruh pun dia buat sebab apa? Dia tahu kebaikan. Bukan kerana hanya disuruh saja, tahu tentang kebaikan. Nak jadikan anak itu sedar apa yang dilakukan itu ada kebaikannya, maka dengan ilmu. Dengan satu lagi apa dia? Buat maksiat. Bapak dia larang, aku nak buat ni, bapak tak kasih. Bila bapak meninggal, lagi satu, kenapa ditinggalkan? Allah marah. Jadi itulah merosakkan ini. Bapak dia meninggal, mak dia meninggal. Dia tahu itu larangan Allah, bukan larangan bapak, bukan larangan mak. Mak larang cuma nak memberitahu, bapak larang hanya nak memberitahu, tapi larangan itu datang daripada Allah. Dia mengerti ilmunya yang benar-benar bahawa itu adalah larangan. Maka bapaknya tak ada ke, maknya tak ada ke, belakang bapak, belakang mak tetap dimeninggalkan kemungkaran. Ini dengan ilmu. Ilmu ini dah ajar pada anak-anak yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya mengenal betul-betul. Kenapa dia beribadat? Tahu tujuan. Kenapa meninggalkan maksiat? Tahu tujuannya. Yang kata kenapa ibadat? Bapak aku kau tidak rotan dalam kita itu. Kenapa tinggalkan maksiat? Maksiat aku kalau buat aku siap ingat. Maksiat itu. Kan? Kalau kata maksiat, aku siap ingat. Supaya mereka sentiasa gemar berbuat baik, mengenal tugas dan kewajiban. Kenal, bukan hanya bapak suruh, mak suruh, bapak suruh, mak suruh, guru suruh. Bila belakang mereka tak tahu apa dia dan tugas itu. Supaya mereka betul-betul tahu mengenal tugas dan kewajiban sehingga di belakang mereka bahawa mereka lakukan dan memuliakan semua perintah dan larangan itu.
ajarkan anak-anak mengenal agama. Di samping memperkecil urusan keduniaan dan melebih dan mengutamakan urusan keakhiratan. Ini bermula daripada kecil. Bimbingan kita daripada kecil. Ada anak ibu belajar satu, dimasukkan madrasah, masuk primary 2, primary 3, primary 4, datang madrasah. Ustaz, saya nak menghentikan anak saya. Kenapa? Anak saya sibuk, belajar 4 ni sibuk. Tapi macam mana sekolah agama? Tak apalah, ini lebih penting lagi. Bila nak sambung, nanti dia besar dia sambung. Kalau dia kata apa? Nanti waktu dia tak sibuk, dia sambung. Besok kalau belajar 4 sibuk, belajar 5 tak sibuk. 5 tak sibuk, belajar 6 agak tak sibuk tak? Dengan satu. Bila nak hilang sibuk dia kata, kita nak hilang sibuk. Dia sibuk, dah jam 4 sibuk, dah jadi 5 sibuk, 6 sibuk. Agak-agak saya bila? Dah sampai poli, agak-agak tak sibuk, sampai cuti tak sibuk. Dah habis dah poli dah apa? Dah kahwin, sibuk tak agak-agak? Dah kahwin tak ada anak, sibuk tak urusan? Sibuk kita tak boleh habis ini. Sibuk takkan habis. Kalau anak tu kata, mak susahlah mak belajar, tak sana nak belajar, sini belajar. Padahal sekolah agama bukannya lama sangat, 2 jam, 3 jam, lebih-lebih 4 jam seminggu. Kita kata dia nak pula dia penat. Kita layankan kehendak anak penat. Nanti dah besar pandai tak belajar agama. Sorry sikit nak belajar. Bila dah besar baru ibu kata, suruh buat ini jangan, ini jangan. Mereka boleh ikut. Maknanya itu adalah kita kena didik daripada kecil. Ibu, kalau Bapak Syekh Syakiri ikut madrasahnya berapa jam? Kita sekolah sekular berapa jam? 1 minggu berapa jam? Kalau yang 7 minggu ni hanya berapa jam saja kita tak hantar dari ibu. Kita kata dia sibuk, nanti satu masa dia akan belajar, dia tak akan sempat dia kita langsung. Maka ingatlah ibu, mana yang lebih penting? Sebenarnya belajar agama lebih penting, tapi kerana nak kejar dunia, jangan sampai dia lupa langsung. Tapi ibu, ada kalau dulu semua keputusan mak bapak beri keputusan pada anak. Bapaknya gini, maknya gini, kau jangan banyak cakap, urut saja. Kalau tidak, anak mau pengaruhi. Apalah mak ni, apa dia? Mak ni ustaz lah. Cuba mak madrasah suruh tak pergi. Kan mak yang minta. Pernah satu masa seorang ibu minta berhenti. Kenapa minta berhenti? Entahlah, saya minta berhenti. Seorang mak cakap apa dia? Anak saya minta berhenti. Siapa lebih berkuasa? Anak ke mak? Siapa lebih berkuasa? Baru dah jadi 3, dah jadi 3. Anak kata, jumpa ustaz, minta berhenti. Nanti lain kali periksa. Keputusan itu bukan keputusan mak, keputusan anak. Sampai mak cakap apa dia? Anak saya minta berhenti. Sibuk. Dia cakap 2 jam saja belajar. 2 jam. Allahu Akbar ibu. Macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kamu tak berikan pelajaran agama? Boleh kita jawab. Sibuklah Tuhan. Dia mengajar ni nak PSLE. Sibuklah dia Tuhan. Boleh tak? Allah. Dan melebih dan mengutamakan urusan keakhiratan. Orang yang mencuaikan pendidikan anak-anaknya dalam dasar-dasar yang tersebut di atas, tiada mengambil berat terhadap pengajaran mereka, malah ia membuka pintu hatinya supaya sentiasa gemar kandungnya dan terpengaruh di bawah telunjuknya. Telunjuk siapa? Anak. Mak, bapak tunjuk anak, bukan anak tunjuk bapak. Mak, saya nak berhenti.
saya nak ni, bapak saya nak ni. Jangan tak buat Oh, bapak tak nak sekarang. Jangan tak buat jangan lupa janji mak Yelah anak saya, anakku sadari. Mana kuasa? Mana kuasa kita? Ya, rotanya tidak, itu tidak, marah tidak. Malah ada kata, kenapa ustazah pandai-pandai pukul anak saya cupik pun tidak tau. Saya jentik pun tidak. Surah bambu. Dulu waktu jadi muda, surah bambu. Guru tu marah sangat dengan marah sangat. Anak dia yang paling dajjal dalam kelas. Paling dajjal lah. Kenal orang semua kenal. Sampaikan apa dia? Sampaikan driver bus pun kenal. Semua driver bus kenal dia. Paling dajjal. Bila panggil bapak dia, kenapa? Waktu tu saya jentik pun tidak. Surah bambu. Jentik pun tidak. Bagus betul bapak semua. Bis pun kalau benar. Karena zaman sekarang yang anak kita hijab kepala kita, masyarakat yang dipijak oleh anak. Ya. Lalu anak-anak itu mendorhakainya dan tidak mau menurut tunjuk ajarnya. Maka janganlah ia menyalahkan orang lain melainkan diri sendiri. Bukan salah kita sebagai ibu, sebagai bapa. Maka janganlah kerugian selalu menimpa orang yang cuai dan lalai. Dan dalam zaman ini pula terlalu banyak anak-anak yang mendorhaka, yang tidak mau mendengar cakap kedua di bawah 5 dengan sekarang. Betul tak? Kita akui tak? Banyak sangat. Ada yang diberikan pendidikan agama masih lagi dulu. Bukan lagi tak ada. Ibu, percaya. Jangan ibu menyesal. Ustaz, saya dah kasih dia mengaji, dah pergi sekolah, madrasah, dah bukan orangnya itu. Menyesal saya ajar. Menyesal saya suruh mengaji. Jangan menyesal. Anak yang ada pendidikan agama, walaupun dia jahat macam mana pun, tapi anak tahu bahawa itu dosa. Dia tahu. Pendidikan agamanya kalau kita dah pergi, dia melakukan maksiat durhaka pada Allah. Dalam dia melakukan durhaka itu, dia tahu bahawa dia telah melakukan dosa. Aku tahu apa dosa, cuma dia buat. Tapi kalau ibu tak berikan pendidikan agama, sehingga apa yang dilakukan durhaka tak dibuat, dia rasa boleh. Itu hak dia pun. Apa bapak Jumat dengan boleh marah aku tak dibuat marah bapak. Allah. Dia tak tahu pun dia terus tu. Maka dia akan minta ampun kepada ibu bapa dia. Dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Tak ilmu dia. Dia kan benda tu boleh. Bila dia kata benda tu boleh, maka dia akan lakukan. Kalau tak ada keinsafan. Keinsafan bila tak ada, sampai tualah dia macam tu. Jadi ibu, kadang-kadang anak dah pergi madrasah, dah apa, tapi dia durhaka, tapi satu masa dia ingat, dia masih lagi mengerti tentang agama. Dia tahu bahawa apa yang dilakukan dosa, satu masa dia akan menyesal. Satu masa dia akan menyesal. Jangan menyesal, jangan kata aku dah hantar madrasah tapi mikir macam tak pergi madrasah. Jangan menyesal, mohon Allah SWT. Ilmunya ada, cuma dia tak amalkan. Tapi satu masa dia akan amalkan. Bekal lain. Ibu bawa air dalam beg. Ibu tak minum. Beg tak minum, sampai mana tak minum. Tapi percayalah, satu masuk, ibu selesai jalan. Ibu orang dalam kereta ini yang saya bilang. Satu masa dia akan guna. Ibu nak jalan jauh bawa apa? Minyak kamar. Aku tak boleh. Jangan sebelum dia. Satu masa aku anak yang ada ilmu, dia tak pakai ilmu dia. Tapi satu masa dia terletak sandung, dia apa? Dia akan balik. Dia akan
Tapi kalau ilmu tak ada, nak apa kau? Nak apa? Nak balik pada siapa kau? Yang ni satu ya. Terus, walaupun gitulah, apakah orang yang mana satu baik itu baik? Ya. Tapi macam mana pun dia tahu dosa tu dia tahu. Ya, dia tahu apa tu doh? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang mana jika kita selidiki sebabnya ialah kerana kecuaian ibu bapa yang telah mensia-siakan pemeliharaan anak-anak itu dari sejak kecil. Nak jadikan anak yang baik bukan bila dia dah maju. Kau dah habis menyampah, pergi belajar madrasah lah, larian. Kau nak rumah tangga, pergi belajar lah mak masjid, jinak-jinak mak masjid, larian. Kalau daripada kecil sampai dia nak rumah tangga baru nak suruh, pergilah masjid, belajar alif, ba, ta, sa, ya. Belajar balik. Belajar apa? Adik betul saja. Betul. Ya. Akhirnya Bu ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan kalau satu persatu sebelum ini, ya, la haula wala quwwata illa la haula tiada daya wala quwwata tiada kekuatan. Maka kita tak ada daya, tak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu. Itu sedar dulu ya, mudah-mudahan kita menjadi ibu yang baik, ayah yang baik. Walaupun ini cerita tentang ayah, tapi ibu pun main peranan. Ya, ada seorang ibu baik ya pun dia hantar anak ke sekolah. Bapak dia ikut, bapaknya apa agak-agak? Pak nak buat nak beli buku, bapak keluar duit. Yang lagi Pak nak beli ni, nak beli ni. Anak tu ibu yang kerjakan, ibu ni. Tapi yang bapak ni cuma tak ada duit. Itulah tugas bapak, cari. Tugas ibu mengatur. Tapi dalam pelajaran agama pastikan kalau ibu ni tak atur, bapaknya atur. Bapaknya tak atur, ibu ni atur. Kalau dulu tak diatur, susah. Ya. Okey Bu. Minggu lepas kata jangan marah anak-anak, ampunkan mereka. Minggu ni pula naik pula darah. Baru nak sejuk tadi kan, maafkan anak. Minggu ni pula naik darah. I got this out. Ya, tak boleh Bu ya. Ajarkan agama. Kenalkan kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Kalau anak tanya gitu, Mama, Papa, kenapa kita kena sembahyang Kalau orang suruh sembahyang banyak tanya, anak kena ke apa? Sembahyang. Itu yang disembahyang dengan Bapak je. Kenapa nak sembahyang? Sebab Allah je. Allah cipta kita, diri kita ni Allah jadikan. Allah kasih kita makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih segala-galanya dari kebaikan. Kita menyembah Allah kerana berterima kasih. Itu pada anak-anak kita kena ajar macam itu. Jadi faham, oh kenapa sembahyang? Sebab nak terima kasih kepada Tuhan. Itu awal tauhid. Dia kata kenapa sembahyang? Sembahyang aja lah, orang sembahyang. Pak, kenapa nak puasa? Kau tak nak puasa Kau tak puasa tak raya tu. Itu jawab kita. Puasa, nak raya tak? Nak raya. Nak kena raya puasa dulu. Jadi ni akhirnya satu masa aku tak nak puasa. Kenapa? Aku tak nak raya. Aku tak raya pun tak apa. Kenapa tak nak raya? Raya kena periksa. Hari pertama, hari kedua ada periksa kat sekolah. Apa nak raya? Hari pertama pun nak baca buku. Jadi tak payah raya. Oleh kerana tak payah raya, tak payah puasa. Itu ingatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Okey Bu, nak tanya apa? Silakan Bu.
ibu, pada minggu yang lalu saya dah terangkan tentang tilawah ton. Sekarang semua tonton video ni. Tilawah tu ni baca Al-Quran ramai-ramai. Ya, akan diadakan besok. Jam berapa besok? 8:30 pagi register. Ya, jadi siapa yang nak beritahu pada saudara Aisyah ataupun dari Rosia Abu Ali. Ya, sebab kita belum ramai lagi, dia punya peserta belum ramai. Sebab ni baru pertama kali. Kalau ada masing-masing lain katakan Masjid Masjid Ahmad Ibrahim, bila kata tilawah tu penuh sangat penuh, sebab dia tiap tahun. Jadi dah tahu kebaikan dia tu tiap tahun. Oleh kerana kita pertama kali, jadi sambutannya dingin lah, sebab orang belum kenal. Tak kenal maka tak cinta. Betul tak Bu? Ibu kena dengar. Kalau ibu tak dapat nak ikut, ibu ikut serta lah, ikut serta dengan dia. Sebenarnya tilawah begitu, kita nak belajar, nak baca Al-Quran 30 juz. Tapi bukan semua baca 30 juz. Awak baca juz pertama, awak baca kedua, ketiga. Tapi kalau lebih ramai lagi, satu awak, kumpulan awak juz pertama, kumpulan awak kedua je. Itu kalau ramai lah. Jadi baca sikit, ya, sampai ke zuhur. Bukan baca laju-laju, perlahan-lahan. Yang mudah-mudahan daripada awal sampai akhir baca, berarti kita khatam 30 juz secara berjamaah. Ya ibu ya. Jadi pesertanya masih lagi belum mencukupi, sebab dia tahun pertama, kali pertama. Tapi ibu percaya pun masih lain. Bila namanya tilawah tahun saja penuh masjid. Jadi ibu cuba besok datang pukul 8:30 register. Ada sarapan? Ada. Datang isi apa? Ibu selalu tanya gitu kan, ada lah jamuan sikit-sikit, ada lah. Ibu datang, ya. Mana yang segar-segar, cakaplah saya nak ambil bahagian, ya. Tapi kalau yang langsung tak tahu ahli betul tu apa, itu jangan baca lah, dengar. Ya, mudah-mudahan duduk dalam satu majlis yang mulia terbaik. Mudah-mudahan tahun ni aku tak tahu baca, tapi tahun depan aku nak belajar supaya dapat lagi. Ya, mudah-mudahan. Ibu, mana yang boleh baca Al-Quran, ikutlah. Ya, besok kita dah ada pada bulan lepas. Tiap-tiap minggu beritahu, tapi pesertanya belum ramai. Datang Bu ya besok ya. Tapi sebelum besok datang, beritahu pada kurang ya, saudari Aisyah dengan Rosia Abu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah. Jadi pengumuman yang pertama